A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita,
yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita, dan juga bukan kepada kita saja, kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga kita jangan lupa ya, selawat dan salam kita, kalau boleh kita berselawat hari-hari ya, terutamanya pada kita perbanyakkan pada hari Jumaat, kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera. Apa khabar? Kami di Al Tamar mendoakan ya agar kita semua dan juga keluarga di rumah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan MB Live saya seperti biasa, ada beberapa yang saya nak kongsikan dulu. Yang pertama, jangan lupa tuan-tuan puan-puan yang mengikuti live saya atau webinar saya, jangan lupa tagkan kawan-kawan, ajak diorang join grup AR Tamar, page AR Tamar ataupun grup Nak Sihat, grup private kami. Dalam tu macam-macam perkongsian kesihatan untuk kita semua ya. Kita kena perlu ambil tahu kesihatan diri kita dan kesihatan ahli keluarga kita. Dan juga jangan lupa sharekan ya, kita membantu ya dalam kita melakukan perkara kebajikan ni. Moga-moga kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Dan juga ada sepotong hadis ya, saya lupa detailnya, tapi Rasulullah SAW ada memperingatkan kita, iaitu setiap perkara baik yang dilakukan oleh setiap Muslim tu adalah pahala. Jadi kita ambil peluang kat situ, kita buat apa benda yang baik, kecil ke besar ke, kita kumpul pahala sebanyak yang mungkin, insya-Allah. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan sekalian, saya ingin kongsikan ya, contoh ataupun kita punya topik-topik yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu dalam webinar kali ini. Yang pertama, saya nak kongsikan tajuk utama. Tajuk utama iaitu berkenaan dengan uh, yang kedua yang saya ingin kongsikan ialah berkenaan dengan topik kedua, apa peluang perniagaan yang kami nak tawarkan kepada tuan-tuan di luar sana. Dan yang ketiga, perkongsian saya hari ini iaitu masih lagi budak pun boleh ada kolesterol juga, bacaan kolesterol yang tinggi. Jadi itu saya nak kongsikan untuk pengetahuan kita bersama. Dan yang terakhir ialah saya nak kongsikan berupa tentang perkara COVID-19 ni ya. Sebagai kita anggap benda ni serius, walaupun uh, kita dah lalui 2 tahun lepas, tapi kita anggap benda ni masih lagi serius ya. Selagi tak dapat kita putuskan jangkitan rantaian COVID-19 ni, jadi kita jangan ambil mudah lah ya. Jadi kita be smart. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, itu tadi 4 topik perkongsian saya, insya-Allah kita akan kongsikan ya. Moga-moga kita mendapat ilmu daripada sini juga.
Okey, dan sebelum saya meneruskan apa ni perkongsian saya yang pertama berkenaan dengan teknik buat video bisnes ni, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan puan-puan yang belum mengenali saya, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Nor. Kami dari perniagaan AR Tamar, yang mana kami ni merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd, dan juga salah satu produk yang kami ingin promotkan kepada tuan-tuan puan-puan luar sana ialah dengan produk kesihatan Parti Ajwa ataupun Parti Rumah Ajwa, ya. Dan juga ini merupakan kotaknya, dan ini merupakan botol dalamnya lah, botol kaca tebal, ya. Ini produknya, ini partinya, ya. Okey. Okey, baik. Kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, tak kira umur, daripada bayi sampai ke warga emas, di dalam yang mana yang ingin dibantu untuk menjaga kesihatan diri, yang mana nak dibantu untuk memperbaiki kesihatan diri, dan juga yang mana yang nak bantu untuk kekalkan kita punya kesihatan diri lah, agar apa? Agar kita dapat menambahkan lagi amal ibadah kita semasa kita ada ni. Itu satu. Yang kedua, agar kita dapat beraktiviti bersama keluarga yang tersayang, dan juga agar kita juga dapat membantu orang-orang di luar sana. Habdunallah, habdunannas. Dan secara tak langsung nanti akan rasa kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW atas anugerah kurma ajwa ni lah sebenarnya, ya. Banyak khasiatnya, dan juga dan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, itu sedikit berkenaan saya. Oh yes, sebelum tu ada lagi bagaimana tuan-tuan puan-puan uh, nak dibantu, bagaimana kami nak bantu ialah melalui produk tadilah, produk kesihatan Parti Ajwa ni, dan juga apa tindakan yang tuan-tuan puan-puan perlu lakukan ialah PM kami, DM kami, bertanyakan info berkenaan produk ni, kami akan kongsikan secara percuma je. Dan begitu juga kalaulah tuan-tuan kenal di luar sana, sama ada adik-beradik ke, saudara mara ke, jiran tetangga ke, sahabat office ke, sahabat kita, di mana-mana yang kita kenal, rakan-rakan kita, rakan sekolah kita ke, yang mana yang nak dibantu untuk baiki kesihatan mereka, insya-Allah jangan lupa PM kami, DM kami, ataupun share link di bawah kepada mereka. InsyaAllah kami akan kongsikan juga info dengan produk ni secara percuma. Dan andai kata tuan-tuan perempuan berminat nak mencuba, insya-Allah PM kami, DM kami di bawah, kami akan kami akan bantu. Dan juga untuk maklumat perempuan, kita pun ada juga buat offer, tawaran potongan harga satu, yang kedua pos percuma di seluruh Malaysia sahaja, dan juga kita akan bagi hadiah, iaitu percuma e-book, buku, tajuk dia doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan Hadis, yang mana doa-doa ni kita ambil daripada Al-Quran dan Hadis, dan juga kita boleh amalkan lah doa-doa yang mustajab sebenarnya. Okey, baik. Dan jangan lupa juga jangan lupa sharekan juga benda ni kepada kawan-kawan di luar sana, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan, itulah sedikit berkenaan dengan latar belakang AR Tamar. Dan tanpa melengahkan masa, saya kongsikan dengan perkongsian saya yang pertama berkenaan. Okay, baik. Yang ini cara ataupun kita punya teknik nak buat video bisnes YouTube ni, kita tahu YouTube ni merupakan salah satu daripada platform pemasaran yang percuma, percuma, tak ada kos, tak ada kos pemasaran yang terlibat ke situ. Dan YouTube ni merupakan, kalau ikut kajian, dia merupakan, kalau di Malaysia sahaja, dia merupakan platform, kita panggil platform online yang nombor satu. Bukan Facebook, nombor satu. Nombor dua baru Facebook, nombor tiga barulah Instagram, nombor empat saya rasa, tak silap saya, barulah WhatsApp, Messenger. Saya pun lupa, tapi saya ada data dia. Yang ini kajian daripada Hotsuite, salah satu pada company besar di US sana yang buat kajian popular platform mana popular di setiap negara ke, di seluruh dunia ke, ataupun di Malaysia sendiri. Yang itulah dia yang mengatakan YouTube ni nombor satu, masih lagi kekal
nombor satu. Malah TikTok pun sekarang ni dia tengah berlawan dengan Instagram, tengah berlawan, dan kemungkinan besar kalau ikut kepada jurnal ataupun artikel ataupun analisa daripada mereka ni, kemungkinan besar dia akan overtake, dia akan overtake Instagram. Kalau Instagram tak pandai nak tarik lagi apa-apa yang boleh menarik orang-orang di luar sana lah. TikTok makin ramai dia punya subscribers dia. Okey, baik. Berbalik pada YouTube ni, kita tahu hari ni kita kongsikan kat YouTube ni kita boleh kongsikan macam-macam. Dan sebelum tu kita kena fikir, perlu ke YouTube ni? Memang perlu pasal apa? YouTube ni dia ada, kita panggil fan dia yang khas. Orang-orang yang kita panggil minat kepada nak tengok video. Dia ada certain group. Ada orang setengah minat nak tengok image saja, gambar. Ada seorang suka tengok perkongsian story lain. Ada setengah orang tengok TikTok. Dia channel ni kita kena ada. Kalau kita sama ada kita nak naikkan brand kita, ataupun kita nak naikkan brand diri kita, ataupun kita nak menjual barang ke, macam mana ke, nak share saja ke. Jadi YouTube ni platform yang perlu kita ada lah, perlu kita ada. Dan juga kalau kita cakap pasal YouTube ni, apa yang saya nak kongsikan sini, mungkin saya silap ataupun mungkin juga tuan-tuan boleh sharekan lah ataupun boleh betulkan saya dengan komen di bawah. YouTube ni dia kadang-kadang kita nak buat teknik untuk kita tarik orang melalui YouTube ni untuk subscribe channel kita tu. Dia perlukan beberapa strategi, beberapa cara yang betul yang kita boleh tarik orang ke platform YouTube ni. Dan juga dan juga untuk kita cara untuk kita ada YouTube dia, dia mudah saja. Kita boleh buat live, kita linkkan kepada YouTube, kita buat duduk depan laptop ataupun kita buat smartphone macam mana saya sekarang ni duduk di depan laptop untuk buat live di Facebook. Dia boleh connect dengan dia ada apps dia ataupun software dia yang boleh connect live sekali dengan Instagram dan juga YouTube serentak tiga-tiga. Tapi yang itu berbayar. Yang free kita boleh kena buat sesuatu. Dia ada platform dia juga. Dan juga pentingnya kita nak kena buat ketika nak account YouTube ni pasal apa? Pasal macam ni, saya kongsikan satu cerita lah macam mana YouTube ni penting tak pentingnya kepada orang yang, khususnya kepada orang macam kita ni yang berniaga ni. Ada satu cerita, ada seorang makcik lah saya panggil, dia duduk di utara sana, dia duduk utara, dan juga dia menjual satu produk kesihatan, dan juga dan juga bukan itu saja, dia bisnes secara part time saja. Dan dia makcik ni dia suri rumah full time. Dan juga bila dia belajar sedikit dengan teknik nak buat YouTube video ni, dan dia buat live kat situ saja, dia tak buat dekat FB group ataupun di FB page live di sana, dia buat live di YouTube saja. Dan dia belajar beberapa teknik lah, belajar daripada luar sana cara yang betul dan tepat. Dia berjaya jual produk tu dalam dia boleh hit RM300,000 sebulan. Cuba bayangkan macam mana dia boleh seorang suri rumah berjaya buat jualan RM300,000 sebulan dengan menjual produk kesihatan yang bukan milik dia. Nak ke nak? Kan? Baik. Okey, kat sini saya nak kongsikan beberapa kita panggil teknik lah, ataupun beberapa cara macam mana kita nak buat video ataupun live kita ni, sama ada live ke ataupun kita rakamkan, kita upload ke YouTube channel kita dengan cara yang betul lah. Yang pertama ialah kita kenalah ada akaun Google. Kepada yang belum ada akaun Google, bukalah akaun Google ni, google.com. Dan juga Google Mail maksudnya Google Mail. Lepas tu dan juga kita kena daripada Google Mail tu kita kenalah buka YouTube channel. Kita cari search YouTube channel, kita join, kita subscribe. Bukan subscribe, kita daftar. Kita register sebagai pengguna YouTube dan juga Google ni dulu. Lepas YouTube dan Google ni. Kemudian lepas tu adalah cara-cara dia akan tunjukkan lepas tu barulah kita upload video-video kita, tips-tips yang kita ada, panduan-panduan ke, info-info yang menarik, yang genuine yang bukan berunsur fitnah ni. Sebab benda ni bila
once kita masukkan dalam YouTube ni, kalau dia merayau ke mana-mana, apa kita panggil apa ni, trafik kat luar sana, begitu juga yang kita punya dosa, merayau jugalah. Jadi kita buat benda ni biar betul, kita download video yang betul, yang betul mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi secara langsung kita punya pahala pun merayau juga, bertambah maksud saya. Jadi kita masukkan kat video-video tutorial apa-apa yang kita rasa benda-benda ni boleh menarik orang untuk tengok lagi video-video dalam channel kita tu, channel YouTube kita tu. Dan juga seperti mana saya cakap tadi, kita create account Google kita, lepas tu kita diminta untuk sign in di account YouTube. Kita isikan ruang-ruang yang dia nak tu. Lepas tu kita boleh ikut langkah-langkah untuk kita uploadkan video tu. Dan juga lepas tu siaplah kita punya channel. Dan itu satu. Yang kedua ialah bila kita nak buat live streaming ni, ataupun kata kita nak buat YouTube live ni, bila kita nak upload kita punya video ke YouTube tu, kita mestilah gunakan kamera, sama ada kita gunakan kamera handphone kita, ataupun kita gunakan kamera yang USB, ataupun kita gunakan kamera laptop kita lah, atau desktop kita. Dan juga ramai juga yang kita perhatikan, ini termasuk saya, pernyataan untuk saya, ramai juga bila kita rakam video kita tu, ataupun kita bila berdepan dengan kamera kita tu, kita kadang-kadang terlalu dekat, ataupun kita terlalu jauh lah. Dia ada sebenarnya, apa yang saya nak kongsikan sini, kita kena dapatkan ilmu yang kata orang yang betul. Bila teknik-teknik yang bila kita nak buat FB live ke, YouTube live ke, IG live ke, kita kena belajar sebenarnya, belajar daripada orang-orang yang mahir dalam bidang ni lah. Dan juga di samping tu juga, kalaulah kita tak nak belajar pun, tapi kita kata orang, kita kena pandai gunakan angle yang betul. Bila kita nak ikutkan diri kita tu, sama ada kita posisi kita ke tengah-tengah ke, atau kita nak ke tepi ke, belah kiri ke, atau kita dekat ke kanan ke. Jadi kita kena kata orang, kita kena betul-betul dapatkan angle tu yang betul lah, yang correct. Biasanya dia paras dada ke atas, jarang orang ambil sampai satu badan pun boleh juga. Biasanya orang ambil paras dada ke atas kalau nak buat live tu. Dan juga selain daripada tu, kita kena jaga kita punya background, kita punya latar belakang. Gambar kita tu haruslah sesuai dengan apa yang kita nak rakamkan video tu lah. Sama ada, supaya apa, pentingnya latar belakang ni supaya dia tidak mengganggu ataupun menarik orang yang nak tengok video tu ke tempat lain. Kita buat live, kita nak tengok, orang nak tengok kita, nak dengar apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita distract dengan cara kita buat, contoh kita buat live latar belakang kan highway contohnya, kita berlalang, jadi sebanyak orang terganggu, orang tak fokus apa yang kita cakap. Dan juga bila kita berada dalam betul-betul live ataupun dalam betul-betul bukan rakaman video yang kita upload dalam YouTube, jadi kita kena ada engagement. Kita kena tengok kita punya video tu ada sesiapa like, ada sesiapa yang soal ke apa, kita kena engage, kita kena jawab ke, ataupun kita minta bantuan sesiapa untuk jawab, supaya ada engagement. Maknanya benda tu kena ada, kata orang, communication dua pihak lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, quality video kita tu, bila kita nak buat live di YouTube ataupun video yang kita dah create, kita nak masukkan ke dalam YouTube ni, kita kena jaga kualiti tu. Mestilah pertama jelas, kemudian dan juga terang, dan satu lagi audio pun kena jaga. Audio ni biar penyampaian tu sampai, ataupun apa yang kita sebut tu jelas, tak ada rasa macam susah nak faham. Macam susah faham ni, maksud saya bila bercakap dekat tepi highway contohnya, kan kita kena jaga kita punya audio tu supaya jelas, lebih dapat dengar apa yang kita nak sampaikan daripada keliling tu lah, kebisingan tu. Okay, baik. Dan juga kita pun kena pastikan kita punya wifi tu dia punya, kita panggil laju lah. Tak adalah macam buffering ni macam pengalaman saya sendiri pun, kadang bila kita buat live, bila gangguan internet tu,
dia pusing lambat kan. Kalau sekali sekala tu kita faham, tapi kalau setiap kali kita nak mula cakap sikit dia buffering. Jadi lama-lama orang akan kata terasa terganggu, dan dia akan kata orang dia akan tak tengoklah kita punya live tu. Dia akan pergi cari video-video lain juga di luar sana, ataupun channel lain di dalam YouTube lain. Maknanya kita terlepas apa ni apa ni dia satu kesilapan bila kita buat begitulah dan kita akan rugi. Dan juga lagi satu, kalau boleh selatekan juga dalam video kita tu muzik-muzik yang dibenarkan lah, supaya janganlah terlalu kerap muzik-muzik sampingan buat latar belakang ke macam mana ke, supaya kita dapat apa ni switch sikit mood orang yang dengar tu sekejap. Jangan sedia senyap, jadi pun lama orang pun boring. Boleh topik kita panjang sampai 1 jam, boring juga sebenarnya kan. Jadi kita kena ada kata orang tukar-tukar environment tu sikit lah, dari segi sound muzik tu ke ataupun macam mana. Okay, baik. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kalau nak buat video ni di YouTube sana, kita buat kebanyakannya yang popular ialah video tutorial ni. Okay, video tutorial ni apa? Contohnya macam kita biasa tengok kan di Facebook pun, orang buat live video macam make up, pemakaian apa tudung, ataupun cara memasak ke, benda-benda yang itu yang dipanggil tutorial. Jadi bila apa ni kita buat teknik ni, jadi benda ni kata orang memang orang minat nak tengok, orang minat nak tengok. Itu salah satu daripada kajian kat luar sana. Berarti kalau kita buat video tutorial ni, dia punya viewers tu ataupun orang yang tengok tu ramai, berbanding kalau orang yang buat benda-benda yang tak banyak aktiviti, yang tak banyak kita mata tu tak banyak sangat bergerak, jadi dia jadi macam stagnant, macam kita panggil boring lah. Itu yang keempat. Yang kelima kena ingat yang kelima ni penting. Bila kita nak buat apa ni video di dalam YouTube ke ataupun di FB ni, yang penting ialah kita kena berhemah lah. Kita kena jaga tata susila kita, adab sopan kita lah sebagai seorang Muslim. Macam perempuan tu kita jagalah kita punya aurat tu, atau lelaki pula jaga tutur kata tu, jangan kasar sangat yang boleh mengguris hati orang yang mendengar. Jadi kita cuba jaga benda-benda ni supaya kita sendiri tak ada berdosa kat situ lah. Itu sebenarnya. Yang kedua, dosa pada kita dan dosa pada orang tu, kita menyakiti hati orang tu. Walaupun kita tak tahu, tapi kita kena jaga benda-benda. Islam tu dia suka yang kata yang indah, yang cantik, yang kata orang bersopan. Jadi kita amalkan benda tu lah. Dan juga yang keenam ialah bila kita buat video ni, satu tadi saya cakap pasal video tutorial yang kedua, video yang kata boleh yang banyak viewer dia ialah video-video tip ataupun apa ni teknik-teknik pemasaran, teknik-teknik bisnes ni. Kalau di platform video tu banyak orang datang untuk tengok dengar. Macam kalau tuan perempuan apa ni nak tahu tips ke teknik pemasaran ke bisnes ke macam mana ke, boleh ke YouTube saya, YouTube kami di Air Tamal sana, dan ada macam video perkongsian tentang teknik perniagaan, teknik pemasaran dan juga lain-lain lah, yang mana yang boleh membantu dalam saya tak langsung membantu kita lah sebenarnya untuk memasarkan belajar ilmu berniaga ni. Sikit-sikit yang itu perkongsian daripada saya, apa yang saya belajar dan juga apa yang saya baca artikel luasan tentang bisnes ni, untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, insyaAllah. Okey, baik. Itu yang ke-6. Yang ketujuh ialah video live cam. Video live cam ni ialah macam kepada sesiapa yang suka buat video live cam ni, dia adalah dalam bentuk perkongsian macam apa ni, dia more kepada kita cakap, kita berkongsi tentang ilmu semata-mata. Itu yang dipanggil, yang apa yang saya faham, itulah video live cam lah, yang mana apa ni benda ni kalau nak buat dia kena planning dulu, kena rancang dulu apa nak buat, apa macam sikit macam opera style lah, macam opera Winfrey tu lah style dia.
Itu dia. Baik, dan yang terakhir sekali ialah uh, ialah jangan lupa teknik kita memasarkan video-video ni. Maknanya bila kita dah buat video tu, kita letak kat YouTube dan kita buatkan playlist kita kumpulkan satu, kita punya platform dalam YouTube tu. Apa macam contoh video pemasaran, kita kumpulkan dalam satu tajuk pemasaran. Kalau video kepimpinan ke, satu tajuk, ataupun keuangan satu tajuk, bisnes secara general satu tajuk, perkembangan bisnes ataupun perkembangan peribadi satu tajuk. Jadi playlist-playlist yang kita buat ni, kita kena kata orang bukan hanya kita simpan saja, kumpulkan dalam YouTube. Kita kena ambil link-link ni, kita letakkan di kita pamer, kita pasarkan juga kita, ataupun kita share di sosial media kita yang lain, di Twitter ke, di TikTok ke, supaya orang nak tarik orang ke platform YouTube channel kita, ke playlist tadilah, apa video-video yang kita simpan dalam uh, apa ni, tajuk-tajuk yang kita dah kumpulkan tadi. Jadi tujuannya apa? Untuk memasarkan video dia secara langsung, dia menaikkan kita punya brand tu, brand diri kita, brand perniagaan kita, dan juga secara langsung menaikkan brand produk kita, dan akhirnya orang akan trust secara langsung dengan kita, dan mereka akan start tanya dan start juga membeli, seterusnya menjadi klien kita lah, sama ada klien uh, apa ni baru ataupun klien yang kita boleh upsell lagi lah, macam tu. Okay, baik tuan-tuan dan puan, macam boleh. Okey, itu saja yang saya nak kongsikan serba sikit ya, berkenaan dengan tajuk hari ini. Apa ni, tajuk berkenaan tip ya, ataupun teknik kita, teknik untuk kita, moga-moga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ni. Dan juga andai kata tuan-tuan dan puan ada perkongsian, ada ilmu ataupun pengetahuan yang nak dikongsikan dengan tajuk di bawah ni, jangan lupa apa ni, komen di bawah, supaya kita sama-sama bantu-membantu, kita berkongsi-kongsi ilmu, kita upgradekan lagi ilmu kita, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan sekalian, itu saja berkenaan dengan topik pertama saya, berkenaan dengan teknik buat video YouTube business ni. Moga kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu makluman tuan-tuan puan ya, kami sedang mencari sesiapa saja di luar sana yang berminat untuk bersama kami menjadi dropship kami, untuk menjual produk yang saya masukkan tadi lah, produk parti Ajwa ataupun produk kesihatan, parti rumah Ajwa, yang mana tak kira lah sesiapa saja yang berminat, tak kira sama ada suri rumah ke, student ke, ataupun sesiapa yang ingin ya mencari duit lebih, ataupun mereka yang pernah berniaga tapi apa ni, jatuh perniagaan mereka akibat COVID-19 ni dan ingin bangkit semula. Dan juga kepada sesiapa yang berminat nak berniaga tapi tak ada ilmu, ataupun ingin apa ni, dibantu, ingin di-guide, insya-Allah boleh-bolehlah join dropship kami ni untuk batch yang baru ni, yang mana pengambilan dia tak ramai ya, terhad, dan juga siapa cepat dia dapat ya. Okay, dan juga untuk makluman tuan-tuan puan, pendaftaran kami ni percuma je ya, percuma, dan tak ada sebarang yuran pendaftaran. Tak perlu juga modal ya, tak perlu, tuan-tuan puan tak perlu keluar duit lah ya untuk invest dalam jadi kita punya dropship. Percuma semata, segala ni percuma. Dan juga di samping tu tak perlu simpan stok, tak perlu apa ni, post barang, dan produk yang kami nak offer tu, produk yang ini, parti Rumah Ajwa ni, atau produk kesihatan parti Ajwa ni, dia insya-Allah mudah terjual mudah terjual, dan juga insya-Allah akan ada repeat order yang tinggi lah untuk produk ni ya, pasal apa, dia sihat dan selamat. Dan dropship kami untuk tuan-tuan puan tak ada kontrak ya, tak ada syarat setiap bulan kena capai target sekian, tak ada ya, tak ada kontrak. Dan juga uh, boleh buat secara santai, tapi kena ingat bila kita buat secara santai ni, kita kena ingat balik
kenapa kita join dropship. Kalau kita join dropship untuk menambah pendapatan, kita kenalah berusaha. Iaitu kita kena pegang prinsip dalam Islam, menjada wajada, siapa berusaha pasti dapat. Okey, baik. Dan juga di samping tu di bahagian kami lah kami akan bantu dalam beberapa segi lah. Yang pertama, kami akan bantu melalui bahan pemasaran. Bahan pemasaran macam image klien yang dah beli dengan kami, ataupun video-video pemasaran atau tips pemasaran, panduan-panduan pemasaran ni kita akan bekalkan kepada tuan-tuan perempuan lah, untuk tuan-tuan perempuan menggunakan untuk marketkan di platform ataupun sosial media tuan-tuan perempuan, ya. Dan juga bukan setakat tu, group support juga kami bantu. Group support ni dalam bentuk FB group ke, website group ke, ataupun Telegram group. Yang mana group yang kami create ni, memang dropship kami ni akan masuk dalam group tu, dia akan di-invite masuk, dan dalam tu banyak-banyak perkongsian. Banyak perkongsian yang kita akan kongsikan yang melibatkan tentang produk, benda-benda terbaru lah, tips terbaru, teknik-teknik ke apa benda ke, yang tujuan utamanya ataupun objektif utamanya adalah untuk membantu tuan-tuan perempuan dapat ilmu untuk memasarkan produk ni cara yang betul, ya. Itu penting. Dan juga di samping tu, sesi coaching pun kami sediakan, ya. Sesi coaching dalam bentuk di platform Zoom, yang mana nanti grup-grup ni kita akan buat coaching, kita akan buat perkongsian, kita akan buat perbincangan ke, ataupun kita akan ada buat sikit apa kita panggil pembelajaran dah, ya. Kita bagi ilmu untuk kita upgradekan kita punya marketing tu, supaya kita lagi bertambah accuracy, bertambah confident untuk kita pasarkan produk ni, insyaAllah. Dan yang terakhir sekali ialah kita akan sediakan reward ataupun bonus secara bulanan. Dan ini macam contoh, katakan kita dah buat satu target, tuan-tuan perempuan berjaya capai target tu, perempuan-perempuan akan dapat bonus tu, dan juga di samping dapat komisen daripada setiap produk yang dijual tu. Memang dapat dua lah peluang. Okey, baik. Dan yang terakhir ni, sekiranya tuan-tuan perempuan yang dilantik jadi dropship kami ni tak ada disiplin, tak ada apa, tak rajin, tak committed, kita tak boleh buat apa-apa lah. Macam mana saya kongsikan sebelum ni, dalam video-video saya sebelum ni, antara salah satu virus yang boleh kata orang membunuh apabila kita berniaga ni, sama ada kita ni founder ke, dropship ke, ialah virus malas tu lah. Bila malas, virus tu tak boleh buat apalah, kita sendiri kena bangkit. Kita belum jumpa lagi vaksinnya lah setakat ni. Itu apa yang saya pandang. Itu pandangan saya. Okey, baik, tuan-tuan perempuan, itu saja berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama kami. Andai katalah tuan-tuan perempuan berminat, jangan lupa sertakan nama, email dan juga nombor handphone ke link di bawah. InsyaAllah kami akan bagi dia punya info berkenaan dengan pendaftaran dropship ni. Dan andai kata juga tuan-tuan perempuan kenal sesiapa yang nak dibantu di luar sana, sharekan link tu, insyaAllah kami akan bantu sebaik mungkin, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan perempuan sekalian, itu tadi berkenaan dengan topik kedua, berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama dengan kami. Saya teruskan perkongsian saya yang ketiga, iaitu
nak tahu berkenaan dengan cerita detail berkenaan cerita ni, apa yang solution perlu buat semua, bolehlah terus kepada platform tadi, ke website tadi, Laman Sesawang The Medical Nation Gazette tadi, ataupun kalau nakkan linknya, PM saya, DM saya, insyaAllah saya akan bagi linknya lah untuk apa ni, pengetahuan kita sebagai ibu bapa ni ya. Kena hati-hati, benda ni bukan main-main dan dia serius, dan dia serius dia boleh membawa kepada macam masalah pada anak tu dan pada kita dan juga pada ekonomi kita juga Okay, baik. Itu tadi berkenaan dengan perkongsian saya yang ketiga berkenaan dengan di bawah satu tajuk besar iaitu kajian statistik kedatangan rumah. Dan juga yang perkongsian saya yang terakhir ni iaitu merupakan peringatan. Itu saja, tamatlah perkongsian saya, 4 perkongsian saya hari ini seperti biasa, iaitu pertama tajuk bisnes berkenaan YouTube tadi dan yang kedua peluang perniagaan bersama kami, yang ketiga apa ni, kajian statistik berkenaan kurma ataupun berkenaan kurma, dan yang keempat ialah infografik peringatan untuk kita bersama apa ni, tentang COVID-19 ni, untuk khas untuk anak-anak, untuk anak-anak kita. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Apa ni, InsyaAllah saya akan kongsikan dengan topik-topik yang lebih menarik InsyaAllah besok. Dan juga andai kata ada perubahan masa, saya akan upkan poster yang mana biasanya kalau kita saya tak dapat buat live pagi, saya ada urusan di luar ataupun saya ada kelas kelas meniaga ni, saya akan upkan poster dan kita akan buat pada malamnya lah, pada pukul 9 malam insyaAllah. Dan juga kepada tuan-tuan puan yang baru saja mengikuti webinar saya pada awal daripada baru start tengok ni, jangan lupa boleh ulang tengok semula daripada awal bila video ni diupload oleh FB nanti. Dan kepada tuan-tuan puan yang masih lagi mengikuti webinar saya daripada awal sampai ke penghujung ni, secara committed dan konsisten, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita mendapat satu ilmu insyaAllah. Semoga perkongsian ni ada kebaikannya untuk kita bersama-sama dan keluarga insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, itu saja. Dan sebelum saya mengakhiri webinar saya ni, saya ingin kongsikan pesanan untuk ataupun peringatan untuk kita bersama-sama, iaitu marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita, kita menjaga kesihatan ahli keluarga kita dan juga orang-orang di sekeliling kita dengan kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, macam contoh pakai double face mask, sentiasa sanitizekan diri, kemudian lakukan penjarakan sosial tu, dan juga gunakan My Sejahtera apps tu bila kita scan, bila kita nak ke mana-mana premises di luar sana. Dan juga andai kata tuan-tuan puan nak keluar kejap lagi, ada urusan di luar ataupun yang bekerja di luar dan ingin bila nak balik tu jangan lupa bersihkan diri dulu, asingkan pakaian kita di tempat lain, lepas tu barulah kita mandi, sabun semua bersihkan, lepas tu baru kita beraktiviti bersama keluarga insyaAllah. Dan juga kita tahu kita teruskan berusaha dan kita teruskan berusaha, dan di samping itu jangan lupa kita berdoa dan juga kita bertawakal, moga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita supaya dapat mengharungi ujian ni, dugaan ni, musibah ni bersama-sama, dan kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan puan, itu saja daripada saya Kita jumpa lagi pada waktu yang sama esok insya-Allah, dan juga saya akhiri webinar saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe, kita jaga kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Pakcik Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.